إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وزرنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan perkara-perkara yang ditegaknya. Semoga kita dibangkitkan dalam kalangan orang-orang yang bertakwa di akhirat kelak. Marilah kita memberikan sepenuh perhatian terhadap khutbah yang akan disampaikan ini dan tidak melakukan perkara yang melalai ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjali pahala atas amal ibadah yang kita laksanakan. Mimbar mengingatkan para jemaah sekalian, marilah kita istiqamah menunaikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, sama ada di masjid dan di surau. Di samping itu, marilah kita menyuarakan program-program dan kuliah-kuliah pengajian yang dilaksanakan. Semoga segala amal ibadah dan kesungguhan kita mengimarahkan rumah Allah mendapat limpahan rahmat dan ganjaran pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah sekalian, mimbar pada hari ini akan membicarakan tajuk waspada pemikiran sesat seperti Qadiani, Khawarij dan juga yang terbaru Ahmadi, agama, keamanan dan cahaya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, umat Islam menyaksikan kemunculan berbagai kelompok dan aliran pemikiran yang bertentangan dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Ada kelompok yang muncul akibat kejahilan terhadap ajaran agama. Sebahagian yang pula berpunca daripada pemahaman yang menyeleweng dan melampau dalam menafsirkan nas agama. Antaranya yang pertamanya adalah Khawarij. Di mana berdasarkan peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maklumnya akan muncul selepas wafatnya aku, Nabi kata, golongan-golongan yang ekstrim, palsu, antaranya bagi Tuhan mengatakan bahawa mereka yang melakukan dosa besar adalah kufur, kafir, ingkar, murtad, terkeluar daripada Islam. Ini di antara tanda-tanda pemahaman ekstrim, melampaui batas yang tidak ada dalam ajaran syariat Islam yang mengatakan bahawa pelaku dosa besar terkeluar daripada Islam. Sedangkan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pelaku dosa besar tetap Islam. Pelaku dosa besar berpeluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa. Pelaku dosa besar mungkin satu hari nanti dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala mereka lebih baik daripada kita. Dan
di kalangan umat Islam, ada di kalangan mereka selepas wafatnya, mereka ini beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang tempoh kehidupan mereka. Tetapi bila masa mereka akhir-akhir usia, mereka beramal dengan amalan ahli neraka. Sepanjang tempoh kehidupan mereka, mereka beramal dengan amalan ahli syurga. Tetapi dekat-dekat nak mati, mereka beramal dengan amalan ahli neraka, maka mereka mati sebagai ahli neraka. Itu juga ada di kalangan umat Islam daripada maklumat di sini yang beramal. Kebanyakan tempoh riwayat hidup mereka beramal dengan amalan ahli syurga ataupun beramal dengan amalan ahli neraka. Tetapi di penghujung kehidupan mereka, mereka beramal dengan amalan ahli syurga, lalu mereka mati sebagai ahli syurga. Jadi tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bukannya membela pelaku-pelaku dosa besar, tetapi kita nak hidup dalam suasana harmoni, sentiasa menghubungkan silaturahim. Siapakah kita untuk melabelkan ataupun menerakakan di antara umat Islam? Sedangkan pelaku-pelaku dosa besar itu mungkin diri kita sendiri. Sombong dosa besar, riya dosa besar, ta'ajub dosa besar, takabur dosa besar. Sekiranya intiqad fahaman khawarij ini berkuasa di kalangan umat Islam, maka kita semua adalah kufur, murtad, zahir sahaja Islam. Namun semua sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, golongan yang kedua, golongan kalian, golongan sesat yang zahirnya mereka seperti kita, bersolat, bersembahyang, bangun malam, berzikir, membaca Al-Quran. Malah mereka ini kadang-kadang lebih hebat daripada kita dalam urusan bangun malam dan sebagainya. Tetapi mereka beriktikad dengan mengatakan bahawa masih wujud Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah sehingga hari kiamat. Mereka menafikan bahawa Nabi Muhammad itu penutup segala nabi. Mereka menolak hadis Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana khatimun nabi la nabiyya ba'di." Aku ini, Nabi kata, penutup segala nabi dan tidak ada nabi selepas daripada aku. Buat Qadiani ini mengatakan bahawa hadis ini bukan hadis, lalu mereka beriktikad dan mengatakan sehingga hari ini dan seterusnya hingga hari kiamat masih wujud nabi utusan atau rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Qadiani sesat walaupun mereka ini berada di kalangan kita. Jadi dapat masa fatwa pelakinan sejak dulu lama dah, hampir 20 tahun telah mengeluarkan fatwa mengatakan bahawa Qadiani ini sesat, dan Qadiani ini bukan hanya berada di Pulau Pinang tetapi berada di seluruh negara, malah di luar negara. Golongan ini terus melakukan menyebar luas fahaman sesat mereka, terutamanya di kalangan umat Islam. Golongan sesat yang ketiga adalah golongan, tuan-tuan boleh tengok, minta maaf kalau kita nak kita tak nak mengaruh dengan golongan ini. Golongan sesat Ahmadi, agama, keamanan dan cahaya, di mana pencipta agama ini mengaku beliau dilantik sebagai Imam Mahdi, dan telah ada di kalangan umat Islam ataupun umat Melayu di negeri dan negara kita telah terpengaruh dengan golongan ini. Dan bila dilihat dalam akaun media sosial mereka, ratusan ribu telah menjadi followers, ratusan ribu umat Melayu terutamanya di negara kita telah menjadi followers kepada agama sesat ini, iaitu Ahmadi, agama keamanan dan cahaya, yang mana pelopor atau pencipta agama ini mengaku sebagai keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaitkan dengan kewujudan Imam Mahdi. Sidang Jumaat rahimahullah, tajuk ini penting untuk kita sebagai persiapan supaya kita
yang lebih berhati-hati. Kerana dalam Islam di antara perkara utama adalah akidah. Akidah kita adalah akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian ilmu akidah, sama ada ilmu usuluddin ataupun ilmu usul 20 ataupun sifat 20 ataupun apa jua ilmu pengajian akidah yang sebenar, kita memahami dan meyakini dan menerima dan beriktikad bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad itu adalah penutup segala nabi dan juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Saban hari, setiap hari ini kita lihat ramai yang memeluk Islam, ramai yang memeluk Islam. Di pejabat-pejabat agama di daerah-daerah di Pulau Pinang ini ramai yang memeluk Islam. Di samping itu kita lihat ada juga yang cuba untuk keluar daripada Islam, walaupun asalnya mereka tidak Islam, asalnya mereka bukannya berbangsa Melayu yang lahir dalam Islam, tetapi mereka masuk Islam kerana sebab-sebab yang tertentu. Akhirnya contohnya berlakunya perceraian dan sebagainya, tunang lari dan sebagainya. Mereka memohon kepada majlis agama, mereka memohon kepada mahkamah syariah untuk diisytiharkan sebagai tidak Islam seperti agama kelahiran mereka. Banyak kes untuk Pinang saja permohonan untuk keluar daripada Islam, walaupun bukannya datang daripada bangsa Melayu Islam yang asal kita ini dalam situasi di negeri kita ini atau negara kita, tetapi menyayat hati sebenarnya. Menyayat hati, walaupun kita ada hukuman dia, kita ada prosedur ya, sedaya upaya kita berusaha untuk mengekalkan mereka dalam Islam, sehingga majlis agama terpaksa melabur melantik ketua-ketua hebat untuk mempertahankan akidah mereka. Tahun lepas sahaja untuk kes-kes mahkamah hampir lebih kurang 1 juta kita laporkan melantik ketua-ketua menguruskan bagi pihak majlis agama untuk menggagalkan permohonan muntah daripada mereka yang telah bersama-sama kita Islam dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang umat yang dirahmati Allah sekalian, perkara ini penting untuk kita sebarluas, ingati nasihat-nasihat ini agar kita supaya kita terus secara istiqamah menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala 24 jam, dan juga kita bertolong dan berdoa yang faham berkaitan dengan agama dan melaksanakan apa yang ada dalam syariat Islam ini. Sidang umat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak laksanakan? Amat besar kebencian di sisi Allah sekiranya kamu mengatakan apa yang kamu tidak laksanakan. Kita nak jadi Islam setiap masa, setiap detik, bukannya bermusim ataupun pada waktu-waktu yang tertentu. Seperti mana tazkirah sebelum khutbah tadi saya sebutkan bahawa kita perlu menjadi insan rabbani, insan yang beramal ibadah bermula daripada lubuk hati yang dalam, iaitu ikhlas. Injazri butuh berbicara. Kita tak mau kita masuk dalam bulan Ramadan, kita keluar daripada bulan Ramadan seolah-olah kita keluar daripada penjara. Kita nak Ramadan ini benar-benar menjadi madrasah, reminder daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita lagi bulan Ramadan kerana adat ataupun tertentu ikut dengan
dalam surah Al-Ma'idah ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa adallu an sawa'is sabil. Maksudnya, katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah tersesat jauh dari jalan yang betul. Islam datang dengan membawa ajaran yang rahmah lagi indah. Sebarang bentuk melampau, sama ada dalam pemikiran, tindakan, hatta dalam melakukan ibadah sekalipun adalah ditegak. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iyyakum wal ghuluw, iyyakum wal ghuluw fi din, fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghuluw fi din." Maksudnya, Nabi kata, awasilah kamu daripada melampau daripada dalam beragama. Awasilah kamu daripada melampau ekstrim, melampau ibadah dalam beragama, kerana binasanya golongan terdahulu sebelum kamu adalah disebabkan sikap melampau mereka dalam beragama. Hari ini kita mungkin tidak mengenali mereka melalui nama Khawarij, Qadiani, tetapi tindakan dan gelagat serta slogan-slogan dan pernyataan mereka dapat kita kenali bahawa mereka ini adalah golongan Khawarij, Qadiani dan golongan-golongan sesat yang lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya, yang pertama, kita hendaklah berwaspada daripada terpengaruh dengan pemikiran yang melampau, nafsu dalam beragama, bermudah-mudah dalam menjatuhkan hukum terhadap orang yang tidak sependapat dengan mereka, dan menafsirkan teks agama menurut selera pemikiran seperti golongan Khawarij, Qadiani dan juga golongan yang sesat yang lain. Yang kedua, doktrin melampau batas seperti Khawarij merupakan suatu barah kepada pemikiran umat Islam yang perlu ditangani dengan bersepadu dan saksama menerusi pendekatan dakwah dengan hikmah dan rahmah serta tindakan yang berpaksikan hujah. Yang ketiga, umat Islam perlu bersatu dalam membina kebijakan dan menguruskan sebarang bentuk perselisihan dengan santun dan tenang agar tidak membawa kepada perpecahan yang merugikan dan boleh merapuhkan kepada umat. Mengakhiri khutbah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa zuhrina wa Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha
عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرامك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر من نصر الدين واحفظ من خاذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين واسند اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة kebawah bumi yang maha mulia Seri pada baginda yang diperkenalkan Sultan Ibrahim dan kebawah bumi yang maha mulia Seri pada baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zahid Sofia wa kadzalika sahibul fadhamah wa yang utama dan Sri utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang dipertua negeri Pulau Pinang. Allahumma fa'anna al-bala wal-waba wal-wala wal-riya wal-riba wal-zina wal-zalazil wal-mihan wa su'al fitan ma zahara minna wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'il bilad muslimin amma ya rabbal alamin. Ya Allah yang sifatmu yang maha murah dan maha mendengar, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah, dapat mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf melalui agensi zakat Pulau Pinang dan wakaf Pulau Pinang. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami untuk memberikan khidmat bakti yang terbaik kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kuatkan iman kami agar dapat menghindari perbuatan khianat, salah guna kuasa dan harta, memberi atau menerima rasuah dan segala perbuatan bencana yang merosakkan kepentingan agama, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-jalil yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi